礼乐归东鲁，万古一贯拜素王。大家好，我是狄英然，大家可以叫我伊娃。刚才那句话的意思是说，自古以来，天下的所有礼乐都出自孔门。素王是孔子的别称，所谓素王，就是说，虽然没有人民，没有土地，但是只要人类历史文化存在，它的权位和地位就永远存在。Halo semuanya, saya Di Ingran. Kalian bisa panggil saya Eva. Saya guide dari Cufu. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk berkunjung ke Khongmiao dan saya jelaskan sedikit. Sejak zaman kuno atau sejak zaman dahulu, semua protokol atau upacara keadatan bahkan musik semuanya itu sudah berasal dari pelajaran Nabi Konfusius sendiri. Dan Nabi Konfusius sendiri itu namanya dulu Suwang ya. Jadi tapi artinya Suwang di sini dia bukan seorang raja, tapi dia tidak memiliki tanah atau bahkan penduduk ya. Tapi Suwang di sini tuh artinya dia seorang manusia yang dia mempunyai budaya yang sangat tinggi, ilmu pengetahuan yang sangat luas sekali, dan itu tidak akan habis, dan itulah tahtanya dia. 我现在在孔子的家乡中国山东曲阜，和我的搭档元宝一起为大家录制这期节目。 Sekarang saya lagi berada di tempat kelahiran Nabi Konfusius bersama teman saya Yuan Pao untuk mengajak kalian semua datang dan berkunjung ke tempat lahirnya Nabi Konfusius. 曲阜当地有人口62万，其中1/3都是姓孔的，他们都是孔子的后代。在1994年，中国曲阜三孔景区被评为世界文化遗产。 Di Cufu ini sendiri penduduknya ada 62 juta dan sepertiga dari mereka itu mempunyai marga yang bernama Khong, yaitu dari Konfusius sendiri. Dan pada tahun 1994, tempat ini itu sudah dijadikan sebagai warisan budaya dunia dan sudah diakui oleh UNESCO. 中国的曲阜、沙特的麦加和耶路撒冷并称之为世界3大圣城。 Kalau di China ada Cufu, jadi di tempat lain juga ada ya yang namanya Mekah ataupun Yerusalem, yaitu tempat atau 3 kota suci. 学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？这句话的意思说，学习之后，经常实践我们所学的知识，不也是很令人愉悦的吗？有志同道合的朋友从远方来，不也是很开心的吗？那今天我们就一起来参观一下曲阜最有名的景区孔庙和孔府景区。 Nabi Konfusius berkata, apa yang sudah kita pelajari dan kita akan praktekkan kembali itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Dan apabila kita kedatangan seorang tamu yang dari jauh atau kawan dari tempat yang jauh, itu sangat menggembirakan hati kita. Makanya saya akan mengajak kalian untuk berkunjung ke tempat lahirnya Nabi Konfusius ini. 首先，映入我们眼帘的是一座旧城墙，它建于1512年。 Pertama-tama nanti saya akan masuk ke tempat tembok besar ini dan tembok besar yang tua ini itu dibangun pada tahun 1512. 万仞宫墙4个大字，仞是古代的长度单位，一仞大约是8尺，等于1.6米左右。 Jadi tulisan yang di atas yang berwarna merah itu ada salah satu dari tulisannya ya yang artinya itu ren. Ren yaitu adalah satuan panjang yang digunakan pada masa zaman kuno dulu, yaitu kurang lebih dia ada 160 meter persegi. 有人称赞孔子的弟子子贡非常有学问。子贡听了以后便说啊，我的学问就好比墙头这么高。 别人一看就知道里面的一切了。 Dulu ada satu murid dari Nabi Konfusius sendiri, dia berkata, saya punya ilmu ini
dia sangat tinggi sekali, sangat banyak sekali, sama seperti apa yang kita lihat di tembok ini. 而我老师孔子，他就好像是一座城堡。如果你找不到城堡的门，就没法走进去看到城内一切的美景。这里呢，也形容孔子的文化是非常渊博的。 Tapi Nabi Konfusius sendiri, dia berkata, muridnya sudah berkata bahwa gurunya, yaitu Nabi Konfusius, itu mempunyai budaya yang sangat tinggi sekali, mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Jadi diibaratkan pengetahuan Nabi Konfusius itu seperti sebuah benteng yang tinggi. Apabila kalian tidak bisa memasuki benteng tersebut atau tidak bisa masuk ke dalam pintu tersebut, kalian tidak akan menemukan atau mendapatkan ajaran tentang Nabi Konfusius. 那我们现在呢，就来参观一下孔庙景区。 Nah, sekarang kita akan masuk ke Kuil Konfusius. 我们现在走到孔庙的正门口。 Sekarang kita masuk ke Kuil Konfusius yang paling depan, yang pintu awalnya. 我把那个二维码拿出来。 下，我找找我的那个，来跟我走啊！来有健康码的往前走啊！这台健康码，健康码出示一下。这位先生的呢？我们一起的。不是，他的健康码呢？他现在在直播，但是在里面。等一下啊。 大家好，我们现在走到这个门口啊。 Sekarang kita akan masuk ke pintu yang pertama. 今天上午刚刚下过雨，所以曲阜当地还是非常凉快的。 Karena tadi pagi hujan, jadi sekarang udaranya agak sejuk. 拿那个介绍信。 来，我们那个做直播的，然后介绍信啊。装到里边去。等一下啊。好，你拿过去。这个地方还要把包进行安检。 好，谢谢啊。OK， 那我们现在呢就进到了孔庙景区，来这边。 Sekarang kita sudah masuk ke area Kuil Konfusiusnya. 大家呢首先看到的是一座牌坊，写着“金生玉镇”4个大字。 Sekarang kita lihat ya, di depan itu ada sebuah gapura, yang atasnya itu ada tulisan 4 kata, yang tadi sudah dibacakan ya, Jin Sheng Yu Zhen. 这个牌坊是明朝的书法家胡赞宗所写的。 Jadi gapura ini itu ditulis dan dibuat pada zaman dinasti Ming. 中国古代有大雅乐，开始的时候敲的乐器是金钟。 它发出的声音被称之为金声。 Pada zaman kuno dulu di China sendiri itu sudah ada yang namanya seperti paduan suara. 那在音乐结束时候敲的乐器是边磬。这里呢形容孔子的思想像一首完美无缺的乐章，有始有终。 Dan dari 4 kata yang dari gapura itu menandakan ya bahwa pada zaman dahulu itu sudah adanya yang namanya paduan suara tersebut, dan di paduan suara itu suaranya sangat bagus sekali. Jadi dari awal sampai akhir itu dia seperti ada nyanyiannya. 这里有一个错别字，大家看“玉”这个字，它的点儿呢没有点在下方，点在中间。 Jadi yang tadi itu, yang paduan suaranya itu dia sangat, kita bisa katakan dia sangat sempurna sekali. Jadi seperti halnya ajarannya Nabi Konfusius. Dan di kesatu kata yang ada di 4 kata gapura itu sebenarnya salah penulisannya. 因为边磬这个乐器，它像镰刀一样，
只有在敲中间的时候，声音是最好听的。 Tapi karena memang di zaman itu memang dibikin tulisannya seperti itu karena dia mempunyai arti sendiri, yaitu tentang tadi ya indahnya suara yang ditimbulkan oleh suatu alat musik dan oleh serangkaian paduan suara. 同时呢，它也形容孔子的思想是中庸思想、中庸之道。 Dan di situ juga mengartikan bahwa ajaran Nabi Konfusius itu berasal dari dia bisa disampaikan ke semua penjuru di dunia ya, bahkan luas seperti itu. 上面有4个神兽，被称之为朝天吼，它也叫碧玺。据说呢，它能发出很大的声音，可以把孔子的思想宣传到4面8方。 Ya, jadi dari 4 kata tersebut itu mempunyai arti yang sangat dalam sendiri, yang bisa diartikan dan dijelaskan bahwa ajaran Konfusius itu sendiri itu seperti sebuah alunan musik yang dia ada akhiran dan ada awalan dan akhiran, dan itu sangat merdu sekali bahkan sempurna. Bahkan ajaran Nabi Konfusius sendiri itu sudah sangat mendunia ya, atau bisa disebarluaskan ke banyak tempat kemanapun. 前方这个桥叫做泮桥，古时候呢，孩子们上学不叫上学，叫做入泮。我们现在从这个桥走过去呢，也就意为我们是来拜孔子的，我们是学者。 Dan di depan itu adalah sebuah jembatan, dan jembatan itu namanya kalau di sana namanya Panjau ya. Itu artinya di zaman kuno dulu mereka kalau kita sebut orang Mandarin sebut sekolah namanya Sangshui, tapi pada zaman kuno itu menyebutnya Ruphan, dan itu artinya sendiri kalau kita melewati jembatan ini itu kita kita akan memuji Nabi Konfusius dan diibaratkan kita adalah sebagai muridnya. 前方这个牌坊3个字叫做灵星文，它是指天上的文曲星，这里呢寓意后代尊孔如尊天的意思。 Dan di gapura selanjutnya itu adalah Lingsingmen ya, Fangsingmen. Itu nanti kita akan melewati tempat itu juga. 这个牌坊是乾隆爷留下的，很多人呢会把右边这个字读错。 Di gapura ini sendiri, ini didirikan pada zaman Kekaisaran Jianlong. Jadi Jianlong itu kekaisaran raja keempat dari dinasti Ming, dan sampai sekarang itu masih ada. Tapi kita akan temukan lagi di 3 kata tulisan yang ada di gapura itu juga ada yang salah seperti di gapura yang depan tadi itu. 第一个“灵”这个字下方应该是一个巫婆的“巫”，但是孔子这个人信天命，不信鬼神。 所以呢，乾隆爷把它写成3个口，而不是巫婆的“巫”字。 Sebenarnya ling sendiri itu mempunyai arti sebagai roh ya, atau seperti hantu atau roh. Tapi Nabi Konfusius ini dia tidak percaya akan adanya hantu atau roh lain ya. Jadi maka itu dia tulis seperti itu. 前方这个牌坊写的是太和元气。 太和指的是4方天地阴阳之和。 Dan di gapura selanjutnya yaitu Tai He Yuan Ji Di. Ini gapura yang ketiga. 元气指的是5行，金木水火土，加在一起就是说，孔子的思想像空气中的像宇宙中的空气一样，孕育着天地间的万物，一日是不可缺少的。 Dan di 4 tulisan ini itu mempunyai arti sendiri ya, yang salah satunya tadi yaitu Yuanqi. Yuanqi itu artinya dia ada 5 kata di dalamnya ya, yang artinya adalah mulai dari kayu, api, tanah, emas, sama air. Dan jadi artinya itu bahwa ajaran Nabi Konfusius itu sudah meluas ke banyak tempat, seperti mengudara seperti itu ya. Terus habis itu dan dalam 1 hari itu kita tidak boleh kekurangan tentang apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Konfusius sendiri. Jadi kita harus terapkan. 您在3孔景区是一个孔字都看不到的，我们前方看到的庙是至圣庙3个字。 Di selanjutnya nanti kita akan temukan yang namanya Jushen Miao, tapi sedikit tidak kelihatan.
孔子呢发扬的思想很多是帝王用它来治理天下的，所以不同的帝王对他的称呼是不一样的。比如说大成至圣文宣王。Jadi apa namanya Konfusius ini Nabi Konfusius sendiri ini banyak orang dan banyak yang apa namanya menyembah dia ya, dijadikan sebagai seorang guru yang besar dan banyak orang yang ingin berguru kepadanya. Jadi banyak orang yang ingin jadi muridnya. 北京的孔庙叫做国子监，南京的孔庙叫做夫子庙，在我们山东被称之为至圣庙。 Dan di China sendiri itu ada 3 kuil Konfusius yang terkenal ya, yang salah satunya di Beijing yang namanya tadi Chuocelan ya. Terus di Nanjing juga ada yang namanya Fuzi Miao, sama yang di Chifu sendiri ini yang namanya Chishen Miao, yang artinya adalah kuil paling suci. 孔庙是我国祭拜孔子的庙宇中建筑年代最早的、规模最大的。它与北京的故宫、承德的避暑山庄并称之为3大古建筑群。 Jadi di Chifu sendiri ini Kongmiao-nya sendiri ini adalah bangunan yang sangat tua sekali ya, dan dia sangat besar. Seperti kita bilang itu kalau di Beijing ada yang namanya kota terlarang, dan di kuil Konfusius sendiri dan ada di Beijing yang namanya kota terlarang sendiri itu dia 3 tempat yang paling tua ya, jadi 3 tempat yang paling besar juga yang sudah paling tua sendiri. 我们来看一下这3个字，第一个“至”这个字，横呢没在上面，在下面，寓意为上不封顶，至高无上。 Dan kita lihat ya di gapura depan itu ada 3 tulisan. Itu sebenarnya yang di tengah itu sebenarnya bukan seperti itu, tapi dia diberi seperti garis horizontal, garis lurus ya. 第2个字“圣”，左上方呢是一个大大的耳朵，右边一个口，下面一个人鞠躬跪拜。那这里呢也是形容拜孔子呢要非常的虚心。 Dan 3 kata ini dia mempunyai arti sendiri ya. Kalau artinya itu seperti kalau kita menyembah ke Nabi Konfusius itu harus benar-benar ya. 前方经过这个门呢叫做圣石门，它呢来自孟子赞扬孔子的一句话，他说孔子生之实者也。 Dan di gapura selanjutnya atau di pintu selanjutnya itu adalah yang namanya Chishemen. 这句话的意思说呢，孔子的生长呢是最适合时代的发展的。那也是说孔子的思想是摩登思想。 Dan di pintu Chishemen sendiri ini dia mempunyai sejarahnya ya, sebelumnya itu bahkan di sejarahnya itu dikatakan bahwa ajaran Nabi Konfusius sendiri itulah yang terbaik, dan pada masanya saat itu baik pemerintahan ataupun manapun orangnya itu baik mengikuti Nabi Konfusius. 于丹老师说，如果用一种颜色来形容孔子，那它呢就是灰色，因为灰色是百搭色。 Kalau bisa menggunakan satu warna untuk menggambarkan sebenarnya Nabi Konfusius ini, itu bisa menggunakan satu warna yaitu abu-abu ya. Abu-abu di sini diartikan bahwa Nabi Konfusius ini itu bersama banyak orang dengan siapapun mereka bisa bergabung, jadi mereka bisa baik sama siapapun. 我们现在呢已经走到了孔庙的内部，里面呢有很多的柏树。 他们的年龄都非常大。 Di sini kita banyak lihat beberapa pohon yang besar, dan ini mereka punya pohon-pohon ini tuh memiliki umur yang sangat panjang. 那咱们简单来说一下孔子这个人。 Sekarang kita bicara sedikit tentang Nabi Konfusius. 孔子呢，他在上面有9个姐姐，还有一个哥哥。 Nabi Konfusius sendiri itu memiliki 9 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki.
后来呢，孔子的父亲与当地的女生颜家结婚之后呢，生下了孔子。Kemudian orang tua dari Nabi Konfusius sendiri, bapaknya itu menikahi orang lokal di Cefu ini sendiri dan akhirnya melahirkanlah Nabi Konfusius. 我们前方呢有一个桥，被称之为碧水桥，它与北京的金水桥合译为金碧辉煌的意思。Di depan sini juga ada sebuah jembatan ya. 当年乾隆爷和纪晓岚呢一起从这经过时候，乾隆爷呢就慢慢的往上走。Dulu pada zaman kuno dulu jembatan ini juga sudah dilewati oleh seorang kaisar ya yang namanya Qianlong. 那他往上走的时候啊，纪晓岚啊就在旁边说：“皇上，您是步步高升啊。” Terus kemudian waktu kaisar ini berjalan, itu ada satu orang yang mengatakan, "Oh, kamu melewati jembatan ini berarti kamu mempunyai seperti jabatan yang tinggi." 当乾隆走到中间的时候呢，他往两边看了看。在我们山东呢，这个看不叫看，叫望一望。当时啊，纪晓岚又说了：“皇上，您这是人财两忘啊。” Dan pada saat Qianlong berada di tengah-tengah jembatan itu, dia melihat antara kanan dan kiri. Tetapi di Santong sendiri, orang-orang Santong itu mengartikan melihat itu bukan dalam artian kita hanya melihat sekejap saja, tapi melihat di sini itu artinya seperti sebuah harapan. 当时乾隆下桥的时候呢，纪晓岚又说了：“皇上，您这是江山代有才人出啊。” Pada saat dia turun, Qianlongnya turun, itu ada orang yang mengatakannya tadi ya, oh kamu seperti akan mempunyai jabatan yang akan lebih tinggi lagi. 那我们继续来参观孔庙景区。 Sekarang kita akan masuk ke lebih dalam lagi tempatnya. 刚才呢，经过一个门呢，叫做圣石门。 那它呢，来自这个不是这边的哈，后面我们再往后走哈，因为这边在装修，我再看一看哈。装修，我再看一看。 Karena tempat ini lagi banyak pemugaran ya, jadi nanti kita akan menuju ke tempat selanjutnya. 稍微等一下啊，因为这边在装修，我们从那个侧门过去。 Kita akan menuju ke tempat selanjutnya, melewati pintu yang sebelah kanan ya, karena lagi tempat yang satunya dibangun, jadi lagi ditutup. Nah, 我们这边看看。那现在呢，进到这个院落里面呢，被称之为 四大明碑院。 Dan yang kita masuki ini adalah namanya Seta Ping Yuan ya, yaitu seperti halaman yang besar sekali ya. 整个孔庙里面呢，它是有很多碑的，大约有1300块，称得上是中国第二大碑林。 Dan di dalam ini itu sebenarnya ada banyak batu prasasti ya, yaitu kurang lebih 1.300 dan tempat ini adalah tempat paling besar di China yang dia menyimpan batu prasasti. 这些碑呢经历过破四旧，在文化大革命期间呢被破坏的很多。那我们看到的都是1984年根据拓片重新修复的。那我们现在呢来看一个比较有代表性的。 Tapi karena pada revolusi kebudayaan banyak kerusakan ya, jadi banyak prasasti-prasasti, batu prasasti itu yang rusak, dan akhirnya hanya ada beberapa saja yang tertinggal, yaitu ada pada tahun itu 1984. 这块碑呢叫做成化碑，它立于成化4年，它是明朝的第九位皇帝明宪宗所立。 Jadi prasasti ini didirikan dan dibangun sendiri pada zamannya dinasti Ming ya. 这个碑最好呢有3个特点。第一，从上到下我们测量过，它是有6.7米，是最高的，
第二呢，字迹很漂亮，全部都是正楷写的，但是并没有记载是哪一个书法家写的。Dan batu prasasti ini sendiri itu mempunyai kelebihan ya. Yang pertama yaitu tingginya itu dari batu prasasti lainnya dia yang sangat tinggi sendiri dan dia mempunyai bentuk dan tulisannya sendiri itu yang paling bagus. Tetapi siapa yang menulis itu sampai sekarang kita masih tidak tahu. 第三呢，这个碑的内容特别好，我们看一下右上角的第一句话。 Jadi tinggi prasasti tersebut tadi ada 6,7 meter ya, yang dia paling besar. Dan nanti kita akan lihat beberapa kata yang ada di dalam batu prasasti tersebut. 朕欲制重修孔子庙碑，朕谓孔子之道，天下一日不可无焉，何也？有孔子之道，则纲常正而伦理明，万物各得其所；不然，则异端横起，邪说纷纭作。那这句话的意思就是说。 皇帝呢认为孔子的思想就像老百姓吃饭穿衣一样，是一日不可缺少的。 Jadi di batu prasasti ini dia tertulis bahwa seorang kaisar itu mempercayai ajaran Nabi Konfusius itu sendiri itu seperti kita masyarakat umum lainnya itu kita memerlukan sehari makan 3 kali ya. Nah, untuk ajaran Nabi Konfusius sendiri itu sama, jadi harus diterapkan di dalam kehidupan kita ataupun di dalam pemerintahan. 有孔子的思想可以来治理天下，得到天下；无孔子思想，无天下。反思想就会失去天下。 Jadi bisa diartikan bahwa ajaran Nabi Konfusius ini sendiri, kalau kita terapkan, kita akan masuk ke, kita katakan sebagai surga ya. Jadi apa yang kita terapkan sesuai ajarannya, itu kita akan masuk ke surga. Tapi kalau kita tidak terapkan apa yang Nabi Konfusius ini ajarkan, itu sama saja kita akan kehilangan apapun. 虽然这个碑很漂亮，但是大家看一下，中间有一个断痕。 这个是文化大革命期间被一个学生用3辆拖拉机拉断了。 Di sebelah sampingnya itu sebenarnya masih ada beberapa sedikit ya, itu ada seperti batu kecil 2 atau seperti besi yang tertempel di situ ya. Itu sebenarnya dulu masih ada yang panjang dan bagus, tapi karena pada zaman revolusi kebudayaan itu ada seorang siswa, anak sekolah yang dia tidak tahu kenapa dia mungkin merusak tempat ini ya, jadi kena dengan batu prasasti ini. 那后来我们是根据后来的拓片重新修复的。大家看一下下面的这个动物呢，叫做碧玺，它是龙的9个儿子其中之一啊，喜欢驮重的东西。 Jadi yang di bawah ini itu adalah namanya Pisi. Jadi dari 9 ya, 9 anak ke-9 dari seorang dragon, jadi naga ya. 那在后面有一个碑呢，叫做洪武碑，因为现在在装修期间，所以我们看不到了。 Sebenarnya di belakang ini masih ada beberapa batu prasasti, tapi karena sekarang lagi ada pemugaran ditutup, jadi kita tidak bisa melihatnya. 这个碑呢是朱元璋当时留下的。 Ini pada zamannya dinasti Ming juga dia ada ya untuk buat prasasti ini. 我们呢继续往后参观。 Sekarang kita lanjut ke tempat lainnya. 在我们的左前方有一个楼阁，叫做奎文阁，它现在呢也是藏书楼。 Di depannya itu adalah sebuah bangunan perpustakaan ya untuk menyimpan buku-buku. 整个这个楼呢是木质结构，上下3层，没用过1根钉。 Jadi bangunan ini tuh dia sangat tinggi dan semuanya dari bambu ya, ini ya dari kayu. 在曲阜当地呢，它经历过几次大的地震，老百姓说呀，所有建筑能存下来的并不多，它就是其中一个。 Dan pada zaman kuno dulu itu tempat ini tuh sering adanya seperti gempa bumi dan banyak masyarakat sekitar itu bilang banyak bangunan-bangunan yang dia rusak. Tetapi kenapa bangunan satu ini dia masih berdiri kokoh sampai sekarang? 大家看，我们前方呢有一棵弯弯曲曲的树，这个树呢叫做龙柏。
Dan di depan itu ada satu buah pohon ya, namanya itu adalah longpai. 据说乾隆爷呢6次下江南，8次到曲阜。他最后到曲阜的时候呢，因为年龄很大，在这个树上靠了一下，走了之后呢，这个树就这个样子了。 Ini namanya dia punya sejarah sendiri, yaitu dulu Kaisar Qianlong dia ada pernah datang ke Shifu ini 8 kali ya. Pada saat datang itu dia tiba-tiba beristirahat atau menaruh badannya bersandar di pohon ini, tapi tidak tahu kenapa tiba-tiba pohon ini menjadi bentuknya seperti ini ya, jadi bukan tegak lurus. 旁边这个树呢，特别像古代女生呢头上戴的钗子，所以我们称之为凤钗。 Dan di sampingnya itu ada satu pohon juga, pohon ya, itu bentuknya mereka bilang bentuknya seperti menyerupai jepit rambut ya yang ada di kepalanya seorang ratu. 我们现在呢，在这个院子被称之为13碑亭，院子里面的碑非常多。 Di dalam ini kita akan menjumpai beberapa batu prasasti lagi. 这些碑上的内容啊，大多都是皇帝来修孔庙的圣旨，或者是对当地的一些记载。我们呢来看一个比较有特色的。 Dan prasasti-prasasti ini itu ditinggalkan oleh beberapa kaisar ya yang datang untuk menyembah Nabi Konfusius. 那它呢也是曲阜当地最重的一个碑，我们称之为碑王。 Dan ini ada suatu batu prasasti ya yang dia sangat besar sendiri dan paling besar sendiri. 它也叫康熙碑，因为它是在康熙25年立下的，重65吨。 Dan beratnya prasasti ini sendiri itu adalah 65 ya, 65 kilogram. Dan ini ada pada zaman Kaisar Kangxi. 是当年呢，康熙为了显示自己尊重孔子，特意呢从北京的西山选了块石料，雕好之后运过来的。 Jadi prasasti ini sendiri dia memang buat dan memang dia kirimkan untuk ditaruh di kuil Konfusius sendiri. 因为当年的条件有限，最快呢是走水路，它就经过了京杭大运河。 Tapi karena pada zaman dahulu itu untuk mengangkut batu prasasti ini itu sangat sulit karena hanya ada untuk menggunakan lewat jalur sungai ya, lewat jalur air saja. Jadi memang sangat panjang sekali waktunya. 曲阜当地呢是个小县城，从济宁再运到曲阜，大约呢还有100华里，大约是50公里左右。所以我们是冬天沿街泼水，在路面上结冰了，从路上滑过来的。 Dan pada saat diantarkannya prasasti ini itu dia juga melewati pada masa musim dingin ya. Jadi tempatnya sungainya itu kanalnya itu dia membeku ya sampai harus menggerakkan 600 orang untuk menggali batu es tadi itu. 那当时呢，我们是用了600多个人，443头牛，沿街打了300多个水井。 15个昼夜从冰上运过来的。 Selain memerintahkan 600 orang untuk menggali batu es tadi itu, juga menggunakan 443 seekor sapi ya, 443 sapi juga untuk menggalinya dan akhirnya baru bisa dipindahkan ke tempat kuil Konfusius ini. 给我们大家呢说一个词儿，叫做勾心斗角。提到这个词呢，很多人以为呢是 人与人之间交往的一种贬义词，可是，在曲阜当地呢，它是一种建筑格局。 Yang di selanjutnya adalah yang namanya kosin tojiao, itu mungkin orang mengartikannya adalah hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Tapi di sini dia mempunyai arti yang lain. 大家看前方2个屋檐对在一起的，这个叫做斗角。 Kalau kita bisa lihat dengan seksama, atap yang di atas itu ada 2 ya, atap yang satu dengan atap yang lainnya itu saling berdekatan. 我们再看一下另一个方向，这边呢2个屋檐中间夹着一个屋檐呢，叫做勾心。我们这边来看一下，
Nah, jadi kita lihat lagi yang di sebelah sini itu juga ya. Jadi dia satu dengan satu lainnya itu juga hampir berdekatan ya. Jadi mungkin hampir dipersatukan. 那以前呢，秦始皇的阿房宫就采用过这样的建筑格局，但是很遗憾，阿房宫的建筑没有被留下来，也没有图纸。 Jadi pada zaman dahulu itu banyak bangunan seperti ini, tapi karena adanya kerusakan atau pemugaran kembali ya, jadi hanya beberapa saja yang tertinggal. 好，我们呢现在继续参观。 Sekarang kita lanjut ke lainnya. 这个地方呢有一块碑，给大家呢来解释一下，上面写着“先生手执会”。 Di sini juga ada satu lagi ya, batu prasasti. 大家看一下旁边这棵树，以前呢据说是孔子种下的，但是孔子到现在呢距今已经2000多年了，所以孔子曾经种的那棵树呢已经没有了。那这个呢是孔子的后人种的一棵树，大约有300多年。 Jadi di sebelah pohon yang itu ya, yang di batu prasasti itu sebelahnya itu sebenarnya ada satu pohon yang umurnya sudah 2000 lebih pada saat Nabi Konfusius masih ada. Tetapi karena berjalannya waktu itu sudah tidak ada lagi pohonnya dan tinggal satu pohon saja. Itu dari muridnya Nabi Konfusius yang menanam, yang itu umurnya sudah 300 tahun. 大家看一下这个字，手的这个字，如果大家拍照的话呢，可以把手呢放在这个地方，相当于跟孔子一样在握手。那旁边这块呢，多出一个笔画，什么意思呢？说明这棵树呢是有根基、有命脉的。 Jadi kalau kita melihat tulisan itu yang paling tengah ya, yang ada tulisannya so tadi. Kalau kita mendekatkan tangan kita ke yang so tadi itu ibaratnya seperti kita berjabat tangan dengan Nabi Konfusius. Dan yang pohon yang tadi itu yang sudah dijelaskan, sebenarnya mereka mempercayai bahwa pohon itu dia juga mempunyai nyawa ya, jadi bisa mati dan bisa hidup. 前方呢有一个香炉，以前孔子上课的时候在这块插一炷香。 Di sini adalah beberapa tempat ya yang digunakan untuk Nabi Konfusius dulu mengajar murid-muridnya. 大家看这个香炉呢，上面是圆的，下面是方的，表示天圆地方。 Ini seperti sebuah batu ya, jadi seperti prasasti kecil juga yang atasnya sebuah lingkaran dan di bawahnya itu persegi 8. 我们再看一下后方呢，有个亭子，写着杏坛。据说孔子呢一生弟子有3000，当初讲学的时候是没有学堂的，他就在一片杏树底下讲学。 Jadi Nabi Konfusius sendiri itu sebenarnya dia mempunyai murid yang banyak sekali ya. Salah satunya dia ada mempunyai 3000 murid. 那我们现在呢看到这个杏坛的亭子呀，就想到了当年孔子在杏树底下讲学的一种景象。 Dan nanti kita akan masuk melihat di tempat yang lainnya ini juga yang ada di satu ini. 我们现在呢来到了景区的这个最主要的一个参观地点，它叫做大成殿。 Dan kita akan masuk di tempat yang harus kita kunjungi ya, yang di kuil Konfusius ini, yaitu tempat pokoknya, tempat utamanya ya ini ya, yang namanya Tachengsheng ya. 大成殿呢是清朝的雍正年间建的，高度呢是24.8米。 Dan bangunan ini itu sudah zamannya ada pada periode Yongzheng ya, jadi pada dinasti Qing sendiri. 那我们老百姓经常说“无事不登三宝殿”，指的呢就是曲阜的大成殿、泰安的天旷殿，还有呢北京的太和殿。 Jadi tempat kuil Konfusius sendiri ini sudah banyak didatangi ya oleh orang-orang dari beberapa macam penjuru ya. Bahkan orang sekitar juga banyak yang datang di tempat ini. 我们前方看到的现在是一个小型的祭孔仪式，因为
在当地呢有很多的学生，包括有很多学者，他们也会来祭拜孔子。Di sini itu selain orang lokal sendiri, selain murid Konfusiusnya sendiri, itu masih banyak orang-orang dari tempat lain yang datang di sini untuk berdoa ya atau menyembah Nabi Konfusius. 那在前方有10个龙柱，据说当年乾隆爷来的时候呢，还没有看到。Di sini juga ada dari Kaisar Qianlong dulu ya, yang dia datang juga ke tempat ini. 因为在故宫里面都没有这样雕刻的这么好看的龙柱，而当地呢，它雕刻的栩栩如生，所以当地老百姓啊，看乾隆爷，怕乾隆爷看了之后啊，心存嫉妒，所以呢，就用红色的绸子布在外面裹了起来。Jadi kalau kita lihat tempatan ini semakin dia bangunannya tua sekali ya, tapi masih dijaga sampai sekarang. 那我们看一下上方有一个匾额，写着“声名未有”，它呢是雍正写的，那意思就是自从有人类以来呢，还没有人能超过孔子的。 Jadi di tulisan 4 ini yang ada di warna biru ini itu artinya adalah tidak ada manusia lain lagi ya yang bisa melebihi seorang Nabi Konfusius. 那我们再看一下，在大殿里面呢，上方有一个万世师表，那它是康熙的字迹，赞颂孔子是万代帝王的老师。 Jadi di sini sendiri banyak orang-orang yang berdatangan ya pada zaman kuno sendiri itu, bahkan kaisar sendiri juga banyak yang datang ke sini untuk menyembah Nabi Konfusius dan menjadikannya dia seorang guru. 另外一个呢，写着“斯文在兹”，它是光绪的字，它是说天下所有的文章都是从这里发扬出去的。 Dan di atasnya itu ada beberapa kata yang artinya adalah semua sastra itu berasal dari Nabi Konfusius ini. 中间您看到帝王的形象，那他就是肃王，也是我们说的孔子。 Dan di bawahnya itu kita lihat ya ada satu tempat. Nah, itu adalah tempat di mana Suwang dia berada ya, yaitu Nabi Konfusius sendiri itu dia sering ada di situ. 想知道孔子到底长得什么样子，大家呢一定要来曲阜参观一下。 Untuk kalian sendiri, untuk kalian semua yang ingin mengetahui Konfusius itu seperti apa, mari datang ke Cufu ini untuk melihat sendiri ya. 好 ，OK， 那孔庙景区呢，暂时先参观到这里，我们现在去下一个景区进行参观。 Kuil Konfusius kita sudah selesai di sini dan kita selanjutnya akan mengunjungi ke tempat yang selanjutnya. 这边大家有没有要问的一些问题？这边，那我这样吧，我简单说一下这个曲阜当地的小吃啊，或者是你们要带的一些手信呀，或者当地一些特色，简单讲一下吧。等一下，姐姐。 Untuk kalian semua, kalau ingin ada pertanyaan atau ingin berdiskusi dengan Eva, kalian bisa menulis di kolom grup chatnya ya. Nanti saya semaksimal mungkin bantu untuk sampaikan ke Eva. OK， 可以了。OK 哈，那曲阜当地最有名的小吃呢，它是叫做孔府宴。 Di Cufu sendiri ini itu ada makanan khasnya ya yang disebut tadi sama Cici? 孔府宴。 Oh, 孔府宴ya. Jadi 孔jadi seperti因为以前这个皇帝的女儿，包括严嵩的孙女儿，她们都有嫁到孔家。 Oh, jadi makanan yang terkenalnya itu adalah dia mempunyai nama sendiri ya, yang tadi depannya adalah Konfusius ya. Jadi di belakangnya tinggal kita kasih nama tadi itu seperti Huishin ya atau buffet begitu ya. Jadi satu meja dia ada bermacam-macam makanan. 所以孔家呢，上到皇帝，下到百姓都要接待，所以当地就
自创了一个这种我们说当地的饮食文化，叫做孔府宴。那么它里面有很多的特色菜，比如说带子上朝啊、诗礼银杏啊、阳关三叠呀。那这个吃呢是一种文化。Jadi untuk makanannya sendiri itu kita sudah sebutkan ya, dia sejarahnya kenapa makanannya itu depannya menggunakan sendiri nama Konfusius ya. Jadi memang itu dibuat pada zaman dahulu itu keluarga Konfusius sendiri untuk menyambut tamu-tamu yang datang. Nah, dari situlah akhirnya makanan keluarga Nabi Konfusius ini terkenal. Dan kalau kita mau menikmatinya, kita bisa datang ke Cefu ini karena nanti dia ada bermacam-macam pilihan. Jadi satu meja itu tidak hanya ada 1-2 makanan, tapi ada banyak ya. 可能很多朋友呢有听过这个满汉全席。那当时孔府宴吃的时候呢，它也是其中一个分支，被称之为满汉全席。那我们在吃的时候，最多呢它是有400多道菜，甚至呢餐具也是用很多的，比较讲究。Jadi untuk makanannya sendiri itu dia sangat memperhatikan ya antara warna, rasa, dan alat yang digunakan ya. Dan tadi saya sudah sebutkan juga, jadi satu meja itu ada bermacam-macam makanan. 好的，然后有机会啊，也欢迎世界各地的朋友们到我们曲阜当地来品尝一下。Saya berharap kalau kalian semua punya kesempatan, mari berkunjung datang ke Cefu ini. Nanti saya akan bawa kalian berjalan-jalan ke tempat yang lain. 那再简单的聊一下曲阜当地的一些特产，就是我们朋友如果有送手信呀，或者带小礼物啊，那跟大家说一说。Misalkan kalian semua ingin mengetahui sedikit tentang apa oleh-oleh yang harus dibawa pulang ya pada saat berkunjung di tempat ini, nanti saya juga bisa menginformasikannya. 那曲阜当地的这个印章啊，因为它是尼山的砚台，这个尼山砚是比较有名的，专门来做印章来用的。印章是什么，姐姐？印章就是你把名字刻在上面，写完字之后，然后盖一下，那个就是印章。我现在出来之后走到这个商业街，就给大家指一下这个印章是什么东西。好的。就是一个石头，把石头上刻上咱们自己的名字，然后把它刻在纸上，或者说刻在什么地方。Ya, jadi ada salah satu tadi ya yang tradisionalnya yang dibilang sama Eva, yaitu seperti stempel ya, tapi ini buat di batu ya semacam. Oh, kita akan melihatnya. 那就是像《弟子规》呀、《论语》啊这样的一些介绍。Oh, jadi seperti tulisan yang ditulis di sebuah bambu begitu ya. Karena kan pada zaman dahulu itu tidak ada kertas ya, belum ada kertas, jadi mereka tulis di atas bambu. 那像这个呢，就是当地很有名的尼山砚，包括这一些呢，就是印章。Ya, ini yang tadi namanya yincang ya. 这个印章特别可爱，是画的孔子的样子啊，大家看一下。Dan ini bentuknya adalah bentuknya Nabi Konfusius ya. 在下面可以刻上咱们的名字，中国人的名字啊，华人的名字啊，包括一些名字，然后把它印一下就可以了。Nah, untuk di bawahnya nanti itu bisa ditulis nama kita dan itu untuk sebuah stempel seperti itu ya. Oh, 好的姐姐，有一个人问了。OK， 那我们就继续往前走吧。然后tunggu sebentar ya, ada pertanyaan dari Laras, mau tanya apakah buka setiap hari, ada musim tertentu yang tidak dibuka, paling baik datang musim apa ya? Eva？ 我们现在要 Eva？ 有人问了，他们问了，就是孔庙，就是它是每天都打开了吗？还是有几个事前它都不能开放这样？孔庙是每天都开放的，因为之前疫情的原因来的客人比较少，但是现在是完全开放了。
好的，好。那什么时候我们最好来支付呢？我建议大家除了7月份、8月份不要来，其他的日子都可以。但是要跟大家解释的就是，因为冬天时候我们山东会下雪的，所以呢，冬天的1月份、2月份可能会很冷。好，等一下。Jadi buat Laras ya, itu tempat ini itu dibuka setiap hari, tidak ada hari libur. Dan musim apa untuk datang yang lebih baik itu kecuali bulan Juli sama Agustus ya. Dimungkinkan karena memang hari itu libur ya, banyak sekolah yang libur jadi memang ramai sekali. Nah, kalau musim dingin di Cefu sendiri ini kalau musim dingin dia turun salju. Jadi mungkin tempat ini agak memang dingin sekali ya. OK， 好，美丽他们还有别的问题吗？因为马上就要到那个孔府的门口了。没有了。OK， 那我们现在到这个孔府门口啊，又到了检票口了，就拿一下这个计划。我其实不太建议大家7、8月份来，因为7、8月份一个是山东当地比较热，就曲阜当地比较热，这是那个证明。等一下啊，我们要去过了。去过了。这个是什么？ Jadi Eva bilang ya, dia tidak bulan 7, bulan 8 dia tidak menganjurkan untuk datang ke Shantung karena ya sangat panas ya di sana, panas sekali. 因为我们那个夏天7、8月份特别热，所以就不建议大家来。再就是7、8月份是我们学生放假嘛，他会有这个研学，就是那个研学，就我们当地说的是研究学习的这种主题，孩子特别多，所以就不建议我们7、8月份来的哈。好的，我关一下。你可以继续说。OK， 那我们现在呢到的地方就是孔府的前面啊。孔府呢也被称之为衍圣公府，是封建王朝呢他家族里面的一个最高的荣誉称号。Hello， Hello， 对，我们都没动，你别乱动。现在到那门口有点下雨了。Hello， 美丽，美丽。姐姐，你可以继续说，我说了刚才。好的，来了。那我们现在呢是在孔府的门口，咱们大家呢看一下，前方有2个字啊，写得很好看，就是孔府2个字，它是由严嵩所写的。那这个刚才我有说到，衍圣公府呢，它是封建王朝中呢享有最高特权的贵族的称号。孔府呢也被称之为圣府，这2个字呢是由严嵩所写的。当年严嵩和孔家是亲家关系，他把孙女嫁到了孔家的64代孔尚贤，成为了第1夫人。那严嵩呢这个字写得非常的好看，我们当地人评价说，这个人呢是人奸，字不奸，奸就是奸诈的奸，因为这个人他呢也是我们当地人称之为奸臣。那这边呢有2个对联儿啊，这个一副对联儿，我们来看一下。这边呢写的是与国贤修，安富尊荣，公府第，其中富这个字它是没有那一点的，我们称之为富贵无头，富贵无边。那我们再看一下旁边的下联儿，这边写的是同天并老，文章道德圣人家。咱们看一下章这个字，那它呢那个竖顶到了上面，我们称之为文章通天，也是寓意孔家的后人呢文章越写越好。我们现在呢
走进来看一下孔家。走进来之后啊，大家看到左右两边这块呢有一个石凳，这个石凳呢，我们当地人叫做上马凳、下马凳，因为以前孔家人是骑着马的，人高马大嘛，所以我们说这个是上马凳、下马凳。旁边这个槐树啊，OK 吗？ Oke, jadi tempat ini ya, dia ada kelihatan seperti dua batu ini digunakan untuk dulu naik turun ke kuda. Jadi pada zamannya Nabi Konfusius sendiri itu alat transportasinya adalah kuda. 这个槐树呢，也是放在门口，我们老百姓寓意为门前有槐，升官发财。它年龄很大，已经有600多年的历史了。 Dan pohon ini itu dia mempunyai umur yang sangat sudah tua ya, 600 tahun umurnya pohon ini. 那我们刚才走进来的时候啊，看到这边的门呢都是黑色的。按理说，这个官宦人家的门应该是红色的，但是曲阜当地的这个门呢却是黑色的。为什么这样呢？ Pada dasarnya bangunan ini semua itu harusnya berwarna merah ya, tapi tidak tahu kenapa di Chefoo sendiri ini bangunan ini itu bisa berwarna hitam. 因为当地呢它是没有设立单独的衙门，那这个地方呢既是孔家人住的地方，它也是衙门，它是一个典型的衙宅合一的建筑。 Jadi memang bangunan ini sendiri memang dibikin berbeda ya, karena ini tempat kediamannya Nabi Konfusius sendiri dan mereka memang mempunyai kepercayaan sendiri ya. Memang pada dasarnya harus merah, tetapi karena mereka pada saat itu tidak memiliki seperti paduan warna yang lainnya, jadi orang lokal sendiri itu menggunakan catnya itu warna hitam. 我们前方有一个门叫做崇光门，因为当时皇帝赐了一个匾额叫做恩赐崇光。意思是什么？ OK。意思是什么，姐姐？前面这个门叫做崇光门，因为皇帝赐了这个匾额，写着恩赐崇光，所以叫崇光门。nama tempat ini adalah Chongguangmen。它在普通的老百姓的心目中呢，它就像一个屏风一样，在建筑学上来说呢，是挡灾挡难辟邪用的。 Jadi ini dibuat oleh penduduk lokal sendiri ya, oleh penduduknya Chefoo sendiri ya, digunakan memang dan dibangun memang khusus untuk Nabi Konfusius. 在我们曲阜当地呢，这个门平时是不打开的，一旦打开呢，它需要有一种仪式，就是要放13钟礼炮才可以打开。 Di tempat ini sendiri yang tadi ya pintu tertutup ini memang dia tidak dibuka untuk umum. Karena kalau tempat ini mau dibuka, itu harus ada upacara keadatan, upacara adat sendiri ya. 我们前方呢就走到了这个衙门里面，大家进来看一下。 Nah ini adalah tempat yang namanya Yamen tadi ya. 那在这里面呢有很多是这个以前皇帝御赐的一些牌匾，比如说后方我们看一看。 Nah, kita lihat beberapa keadaan di dalamnya. 那这边呢有写着紫禁城骑马钦差大臣，这个呢相当于您到了皇宫里面的一个通行证，也是皇帝亲赐的。 Nah, ini jadi tulisan ini tuh memang dulu ya kaisar-kaisar itu datang ke tempat ini. 另外，太子太保呢也是很多皇帝的老师。据说孔家人呢，他就是有很多人都给皇帝当过老师。 Jadi pada zaman dulu itu, pada zamannya Nabi Konfusius sendiri itu banyak kaisar-kaisar yang datang ke tempat ini untuk menimba ilmu kepada Nabi Konfusius sendiri dan mereka beranggapan bahwa Nabi Konfusius ini adalah guru besar ya, makanya mereka banyak yang datang untuk menyembahnya. 走了一路呢，有一点累哈，大家呢可以在这个板凳这块坐一下。那这个板凳呢叫做阁老凳，也叫做冷板凳。Ya, jadi karena sedikit capek ya, jadi saya duduk sebentar untuk merasakan tempat duduk ini ya, yang terbuat dari kayu ini. 当年
严嵩把他的孙女呢嫁到了孔家，而严嵩当时犯了错误，他要求孔家人呢帮他说情。Jadi tempat ini sendiri itu ada 2 kursi ya, sebenarnya ada di depannya sendiri itu ada 1 lagi, itu adalah tempat digunakan untuk dulu cucunya Nabi Confucius ya, dia akan menikah dengan masyarakat lokal. 当时他在这块呢做了3个时辰，古代呢1个时辰等于2个小时，3个时辰呀就等于6个小时，孔家人都没有管过他。所以他走之后呢，那个凳子呀就叫做冷板凳了。Jadi tempat duduk itu sendiri dia mempunyai nama ya. Kalau kita artikan adalah nama untuk menunggu seperti itu ya. Karena cucunya Nabi Confucius sendiri itu sebelum dia menikah dia ada tunggu di tempat duduk itu dan sangat lama sekali waktunya. 大家往前一走啊，就看到前面有块大石头。我们当地人呢又叫做开门见山，它也形容我们山东人说话呢比较直爽，比较痛快。Di depan ini kita lihat ya, dia ada sebuah batu besar, yaitu kalau di Chinese dia artikan adalah Kaimen Jianshan, yaitu yang artinya kalau kita melihat dari depan itu kita langsung bisa melihat ke belakang. Jadi tempatnya bagus seperti itu. 我们来看一下。当年乾隆爷把女儿呢嫁到了孔家，那孔家是特别兴旺的，上下6世同堂，老辈小辈这么多人在一起呢，难免会有矛盾的。Jadi dulu Kaisar Jianlong sendiri dia mempunyai kakek ya yang dia mau salah satu dari anaknya atau cucunya itu menikah dengan keluarga Nabi Confucius. 所以乾隆爷呢写了这样一个匾额，叫做6代含饴这4个字，意思就是咱们嘴里面呢像含着糖一样，而这个饴这个字也是我们山东的一个特产，叫做高粱饴。有机会啊，咱们一起来尝一尝吧。Ya, tadi ada tulisan di situ ya, adalah salah satunya adalah juga untuk makanan yang terkenal di Santong sendiri ya. Apa tadi itu? Nanti kalau kita punya kesempatan kita bisa datang ke sana untuk mencoba mencicipi makanan khasnya Santong. 那旁边这块呢有一个石板，大家猜一下它是干什么用的？ Nah, di sini kita akan melihatnya. Ini ada satu batu. Ini kalian bisa mengira-ngira kira-kira untuk apa ya batu ini ya? 会不会有朋友猜一下有干嘛用的？如果是不猜的话，我就直接讲解了哈。我猜吧，我都不知道。那我就让他们猜吗？他们也不知道。好的，那就直接说一下吧。以前呢，它是写完书法以后，把这个纸晾在这个地方的一个亮石，我们叫做小凉台亮石。但是现在它不是这个意思了。 Jadi tempat ini tuh batu ini itu digunakan ya dulu pada zaman dahulu kan kita sering menggunakan yang namanya sufa ya, menulis dan kalau sudah selesai menulis itu ditaruh di atas batu ini. Jadi biar dia kena cahaya matahari, jadi cepat kering. 大家看，它像不像是一个搓衣板的样子？因为孔家人呢犯错之后呢，就罚跪在这个地方，所以我们后来说这个跪错板就是这么出来的。 Tapi pada zaman setelah perubahan zaman ya dan akhirnya pada zaman Nabi Confucius sendiri, tempat ini tuh dipergunakan untuk murid-muridnya. Ada kalau yang mereka mempunyai kesalahan, jadi mereka harus berlutut di tempat ini. 好，我们呢继续参观。刚才有没有人猜对呀？没有。 好吧，我们继续来参观孔家的内宅。那走进来之后呢，这个就是孔家的内宅了，因为刚才前面是大厅嘛，后面就是内宅。那孔家 sekarang kita lihat ke dalamnya ya, ke tempat kediaman Nabi Confucius yang di dalam. 旁边这块呢有一个石台，它也是非常有意思的，曾经上过我们的中国的一个正大综艺这样的一个节目哈，大家可以猜一下它是干嘛用的呀？ Nah, ini ada satu yang unik lagi ya. Ini adalah sebuah batu, tidak tahu buat apa. Kalau mungkin kalian bisa menebak, kalian coba bisa menebak, nanti saya akan sampaikan ke Eva. 有没有人猜中？有没有人猜中啊？很难我已猜是吧？经好像没有人了。
你可以往前靠一靠，给他们一个特写啊，因为这个地方呢，它磨得很光滑，然后它是孔家人的这种男生7岁以上呢是不能进到内宅里面的，所以男生会把水呢抬到这个地方倒进去，里面有一个一模一样的，里面有佣人接水的地方，所以这块呢是来倒水用的。Oh, jadi tempat ini itu adalah tempat digunakan untuk menuang air ya. Jadi pada dasarnya tempat yang di dalam itu untuk anak laki-laki yang berumur 7 tahun, dia tidak boleh masuk ke dalam. Makanya kalau dia ingin menuangkan air, dia hanya bisa lewat ke tempat yang tadi tuh, batu yang tadi itu. Dan nanti di dalamnya itu juga ada semacam batu yang sama. Jadi orang yang di dalamnya dia bisa mengambil. 它的名字叫做石流。石流就是石头的石，流水的流，石流。Ya namanya sendiri 石流 ya。对。好，我们现在到孔家的内宅里面呢去看一下。Sekarang kita masuk ke dalam untuk melihat sebentar。一进门呢，这边要看一幅画，大家看一下这个画呢，它的名字叫做滩，这个动物啊，它的名字叫做滩。Nah, ini ada satu gambar ya, yang namanya adalah Tan. 它长的是龙的头、麒麟的身子、牛的蹄子、狮子的尾巴啊，然后这样子的。Ini tuh bentuknya kalau kita lihat dia ada dari bermacam-macam bentuk hewan ya, dari kepalanya sebuah naga, dari ekornya sendiri itu adalah sebuah seekor singa ya, dan dari kakinya sendiri kita lihat itu ada seperti seekor sapi ya itu ya. 它虽然呢已经有8仙的8个宝贝了，但是它还是很贪心，还想拥有太阳，所以在往太阳走的途中呢，被太阳晒死了，掉到海里面去了。Jadi dia itu ingin mengejar sebuah matahari ya, itu ya digambarkan yang atas itu warna merah itu matahari, dan akhirnya dia terjatuh ke dalam lautan. 放在门口呢是告诫孔家人不要贪得无厌，所以它的名字叫做戒贪图。 Jadi artinya sendiri itu menggambarkan dengan gambaran ini itu sendiri artinya kita sebagai orang itu jangan rakus ya, jadi jangan apa-apa kita mau atau apa-apa kita makan seperti itu. 地上呢有4个石鼓，这4个石鼓呢是戏台，就是我们看戏的时候啊搭戏楼用的。 Ya, jadi ini di sini kita kelihatan ya ada beberapa seperti gundukan batu ya, ada 4 jumlahnya. 那旁边有2个大水缸是接水用的，因为内宅里面它不能打水井，怕破坏了风水，所以它呢这边来接水用的。 Nah, di sampingnya sendiri juga ada tempat untuk menampung air. OK， 我们呢再往这边走啊，来看一下这边。大户人家呢，它的摆设是非常讲究的。那我们看一下它室内的摆设。Nah, kita lihat dari luarnya untuk melihat ke dalam. 在前方这个寿字呢是慈禧老佛爷写的，在下方您看到左边、中间、右边，那它呢分别有这种一个小屏风，还有一个西洋钟，右边呢还有一个花瓶，加在一起呢意思是终生平静的意思。 Nah, jadi tempat ini sendiri itu seperti tempat ruang tamu ya atau ruang keluarga seperti itu. OK， 我们呢现在 Jadi kita kelihatan ya tadi ada 2 kursi, ada 1 meja, dan itu di atasnya juga biasanya tuh ada vas ya, seperti vas bunga seperti itu. 在右边的窗里面呢，都是以前孔家人他们用过的一些家具，不过这个只能隔着窗这样看一下。 Di dalamnya sendiri itu sebenarnya kalau kita bisa melihat dengan jelas itu ada alat-alat seperti alat masak atau alat-alat lainnya ya yang digunakan pada zaman Nabi Confucius sendiri keluarganya ya. Itu seperti kelihatan ada tempat tidur. 好的，我们继续往前走，因为
里面很多内部在装修，所以我们只能从院子的侧面绕过去。这个就不能看那么多的景点了。我们现在直接走到孔府的后院了啊，走到孔府后院。Karena di tempat ini banyak yang masih dalam keadaan pemugaran, jadi kita tidak bisa berkunjung ke banyak ruangan ya. Jadi hanya ada beberapa dan sekarang ini saya akan menuju ke bagian taman belakang. 往那边走吧，看一看哈，因为它这个就是你看右手边这块呢，它也是孔家的一部分。包括孔家人就是来接待客人的地方啊，包括孔家娘家人来的时候呢，都会在里面接待。但是现在它的装修啊，所以我们不能去参观了。有机会的时候带我们朋友再去看一看吧。就是它修好之后啊。Dan tadi di sebelah tangan saya itu ada beberapa bangunan juga, yaitu yang digunakan oleh Nabi Konfusius sendiri dan keluarganya untuk menyambut tamu ya. Ada tamu berkunjung, mereka akan menyambut ke tempat itu. Tapi karena sekarang lagi ada di pugar, jadi kita tidak bisa untuk melihatnya secara jelas. 好，一会儿我们在后院的时候呀，将看到当地的2大奇观。一个呢是一幅画，另外呢是一棵树。Nanti di belakang, di taman belakang dari rumah kediaman Nabi Konfusius ini, itu nanti akan ada satu seperti gambar ya. Ada dua barang berharga. Jadi satunya seperti gambar seperti itu. Dan yang satu lagi itu nanti kita akan melihat ada satu pohon ya. 来，我们找一个位置上跟我这。来，我们到一个比较合适的位置啊，因为游客比较多，都被他们把这个好位置给占到了。我们看一下前方这幅画啊，这幅画。那这幅画呢，它的名字叫做《天无绝人之路》。Ini ada satu gambar ya, gambarnya sendiri itu namanya Tianwu Jueren Selu. 因为呢，无论我们从哪个角度看过去呢，那它这个路啊，永远是在我们脚下的。我现在呢是在这个路的左手边，所以呢这个路在我脚下。那当我转到这个画的右手边的时候，这个路还是在我脚下。 Jadi gambar ini itu kita bisa lihat dari beberapa arah ya. Jadi walaupun saya sekarang berada di sebelah kiri dari gambar ini, nanti pada saat saya berada di sebelah kanannya, itu kelihatan gambar ini tuh juga tetap masih sama. 因为这个画呢，它是左右两边呢，它的路一直在这个就是画的下方，它就是相当于画家找了一个很好的角度，所以无论我们的视线在哪里，它这个路永远在我们脚下，就是在画画时候做了一个视角的处理。Jadi pengrajinnya dulu penggambarnya ya yang menggambarkannya dulu itu memang dia mencari satu tempat atau satu titik poin yang sangat bagus sekali. Jadi walaupun kita berada di manapun itu dari kanan atau kiri itu kita akan bisa menikmati gambar ini. 好，我们现在换一个角度啊，再来看一下这张画。 Nah sekarang saya akan berada di satu arah lainnya. 从那边慢慢过去。我们现在是从正面呢，再来看一下这个画，是不是这个路还在我们脚下？ Nah, sekarang kita ada di depannya juga ya. Sekarang kita berada di depan, di bagian depan dari gambar ini. OK， 那我们现在呢再去看孔府的另一个奇观哈，它叫做五军抱怀。我们现在需要走过去。Sekarang kita lihat ke tempat lainnya. 从这个后面下来。 大家看一下我们前方的这棵树啊，特别有意思。那它呢是在这个树的中间
又长出一个槐树。本来这个树是柏树，但是中间长出一个槐树，而且呢，这个柏树的树杈呢是5个，分别向东西南北不同的方向延伸的。Kita lihat sekarang ini ada satu pohon ya yang besar, tapi dia terbagi menjadi 5. Jadi 5 ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi seperti arahnya itu seperti mata angin ya. Jadi ada sebelah barat, ada sebelah utara seperti itu. 据说呢，当年可能是有一只小鸟，然后它吃了这个树的种子，就跑到这个树的中间呢，然后种下了这棵树，所以这个树长成这个样子了。Jadi ini sejarahnya ada sedikit lucu ya pohon ini ya. Ada satu ekor burung ya yang dulu dia makan bijinya ya, biji dari pohon ini ya, dan tidak tahu kenapa tiba-tiba seperti ini. Cici? 这一个鸟是吧？一个鸟一只鸟呢，它吃了一个槐树的种子，然后它吃完之后呢，可能在这拉了一个粑粑，然后它就在里面种下了这棵树了，这个树就越长越大了。明白吗？ Ya, jadi memang betul ya, jadi ada satu ekor burung ya dulu ceritanya dia makan dari biji dari pohon ini dan sepertinya kayaknya terus makan, habis itu ada yang dibuang lagi ya, yang di dalam jatuh ke dalam pohon tersebut lagi ya, jadi akhirnya terbagi menjadi 5. 好了，咱们的孔府景区呢参观呀就告一段落啦。 Dan sekarang untuk kita saya mengajak kalian untuk berkunjung ke tempat kediaman Nabi Confucius. Sekarang sudah berakhir di sini. 好了，那我们今天的节目呀就先告一段落。那么再次感恩直播间里面所有小伙伴的坚守，感恩 Go China， 感恩玻璃玻璃和我的搭档元宝，谢谢大家。Dan acara hari ini